Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan mempelajari subjek perniagaan, bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks perniagaan muka surat 11 ya. Okey, untuk bab yang pertama ini, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menerangkan tujuan perniagaan. Jadi di akhir pembelajaran, kamu semua akan dapat menerangkan tujuan perniagaan yang ada dekat dalam bab ni. So dalam bab ni kita akan fokus kepada dua jenis tujuan. Yang pertama, tujuan perniagaan OBU, organisasi bermotifkan untung. Dan yang kedua, tujuan perniagaan organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi kita akan lihat satu persatu sebentar lagi. Okey? Jadi saya guru kamu, Puan Nurul Ain binti Ismail dari SMA Syamsuddiniyah Tangkak, Johor, akan memberi penerangan tentang bab ni dengan lebih lanjut dalam slide seterusnya. Okey, baik. Jadi kita akan mulakan. Yang pertama, 1.1 tujuan perniagaan. Okey, secara umumnya tujuan perniagaan ialah menawarkan barang ataupun perkhidmatan oleh seseorang peniaga ataupun organisasi kepada pembeli. So dekat sini kata kunci dia menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, yang pertama, yang kedua oleh peniaga atau organisasi, dan yang ketiga kepada pembeli atau pelanggan. Okey. Poin yang kedua pula melibatkan aktiviti pembayaran atau pertukaran wang untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. Jadi dalam ni apa yang kita kena fokus ialah ada dua, barang, perkhidmatan. Nanti kita akan tengok satu persatu barang tu apa, perkhidmatan tu apa. Okey, ini tujuan perniagaan ya. Okey, seterusnya. Macam yang tadi saya terangkan, tujuan perniagaan menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, so kedua-dua jenis organisasi, kita ada dua jenis organisasi. Memang kedua-duanya menawarkan barang atau perkhidmatan, itu persamaannya. Tetapi apa yang membezakan kedua-dua jenis organisasi ialah, tujuan organisasi yang pertama ni, dia berniaga untuk mendapatkan keuntungan, untuk dapatkan untung, wang. Manakala organisasi yang kedua, organisasi bukan bermotifkan untung, tujuan dia berniaga ialah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan tetapi tidak bermotifkan untung. Macam mana pula tu kan? Kita akan lihat satu persatu sebentar lagi. Mula-mula kita akan kenal dulu apa itu barang, apa itu perkhidmatan. Barang. Apa itu barang? Barang ialah benda fizikal yang dapat dilihat, disentuh atau dipegang. So secara relatifnya barang ni kita nampak, kita boleh pegang, kita boleh tengok, kita boleh sentuh. Dan biasanya barang-barang ini terhasil daripada aktiviti pengeluaran. Apa itu aktiviti pengeluaran? Pengeluaran ialah aktiviti pemprosesan, adanya perubahan bentuk, adanya tambah nilai. Apa itu aktiviti pemprosesan? Aktiviti dari pemprosesan ataupun perubahan bentuk daripada bahan mentah kepada barang siap ataupun separuh siap sebagai outputnya. Sebagai contoh, kamu boleh tengok gambar di bawah ni. Saya beri contoh pensel. So pensel ni barang siap. Apa bahan mentah kepada pensel? Contohnya kayu. So kayu tu input dia, bahan mentah dia diproses, daripada kayu tu dia berubah bentuk jadi pensel. So pensel tu barang siap. So itu adalah proses pengeluaran. So pensel tu adalah output. So apa tujuan aktiviti pengeluaran ni? Untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kita nak menulis tapi kita tak ada pensel. Jadi untuk memenuhi keperluan kita tu, maka adalah wujudnya orang yang buat pensel. Seterusnya perkhidmatan. Apa itu perkhidmatan? Aktiviti yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan individu memberi manfaat kepada orang lain, tiada bentuk fizikal dan tanpa stok. Contohnya kat sini, doktor. So kata kunci untuk perkhidmatan ni ialah aktiviti yang dilakukan dan memberi manfaat. Untuk perkhidmatan, dia tiada bentuk fizikal. Perkhidmatan ni kita tak nampak, kita tak boleh pegang, kita tak boleh sentuh, tapi kita boleh dapat manfaat. Dia tiada bentuk fizikal dan dia tak ada stok. Contoh-contoh lain perkhidmatan selain doktor, guru, kedai gunting rambut, car wash. Dia memberi perkhidmatan. Jadi saya harap kamu boleh bezakan dua jenis barang dan perkhidmatan.
perkhidmatan. Okey, bila kita dah kenal pasti apa itu barang, apa itu perkhidmatan, kita boleh rujuk jadual 1.1 contoh barang dan perkhidmatan yang ditawarkan sekiranya ada organisasi yang menggabungkan barang dan perkhidmatan dalam satu perniagaan. Okey, kalau ikut dalam buku teks kamu, muka surat 11, kita ada 3 jenis contoh. Gerai makanan, kedai jahit dan salon kecantikan. Ini adalah contoh-contoh perniagaan yang menggabungkan barang dan perkhidmatan dalam organisasi. Okey, contoh gerai makan. Apa barangnya yang diniagakan? Nasi lemak, makanan. Perkhidmatannya servis hidangan, dia menghidangkan. Apakah keperluan dan kehendak? Makanan. Okey, kedai jahit pula, barangnya baju, servis yang disediakan menjahit baju. Keperluan pakaian. Okey, salon kecantikan pula, biasanya kalau kita pergi kedai gunting rambut, kan? Kita pergi untuk dapatkan perkhidmatan dandanan, nak gunting rambut, nak rebonding rambut, nak gunting rambut, kan? Okey? Tapi dekat situ juga dia akan ada jual pelembap rambut lah. Apa lagi? Produk-produk lain lah berkaitan dengan rambut. Itu barang lah tu. Okey. Seterusnya, tujuan perniagaan organisasi bermotifkan untung. Okey, ini kita masuk tujuan perniagaan untuk OBU. Okey, kamu boleh tengok muka surat 13 dalam buku teks kamu. Okey, so ini adalah organisasi yang pertama. Okey, dia organisasi yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran, jual dan perkhidmatan. Objektif utama ialah mendapatkan untung. Memang ini dengan kata lain dia adalah organisasi ataupun syarikat swasta yang berniaga seperti biasalah, memang untuk mendapatkan untung, dan dia jual barang-barang dia harga jualan dia adalah lebih tinggi daripada harga kos untuk mendapatkan keuntungan. Okey, menawarkan barang dan perkhidmatan kepada pengguna. Okey, ni OBU. Okey, kita tengok untung. Apakah kepentingan untung? Kenapa untung penting kepada OBU? So, ada 7 poin kat sini yang saya dah keluarkan daripada buku teks awak. Okey, ini awak boleh rujuk dekat muka surat 14. Kalau dekat dalam muka surat 14 tu, dia tunjukkan dalam bentuk ayat. Okey, jadi saya dah keluarkan satu-satu. Yang pertama, mengukur tahap prestasi. Ini untuk kita tentukan jika keuntungan kita tinggi, maka prestasi perniagaan kita bagus. Yang kedua, menentukan hala tuju perniagaan. Okey, hala tuju ni ke arah mana kita nak bawa perniagaan kita. Kita nak kembangkan ke peringkat global, nak tambah cawangan, tambah jenis produk. Okey, sama juga dengan yang ketiga, mengembangkan perniagaan. Yang keempat, memastikan kelangsungan perniagaan. Kelangsungan ni maksudnya macam mana kita nak guna untung kita setiap bulan kita dapat tu untuk memastikan perniagaan kita dapat cover kos-kos lain. Contohnya, dengan keuntungan tu kita dapat bayar bil, bayar gaji pekerja dan lain-lain kos lagi. Yang kelima, melambangkan imej perniagaan. Sekiranya perniagaan kita imej dia bagus, okey, akan meningkatkanlah kita punya perniagaan, imej perniagaan kita. Okey, dan secara tak langsung, pelabur-pelabur baru, orang luar yang tengok perniagaan kita yang semakin meningkat namanya ni, akan merasa tertarik untuk memberi dana dan menyumbang wang untuk menjadi pelabur dalam kita punya perniagaan. Yang ketujuh, menjalankan tanggungjawab sosial. Ini contoh tanggungjawab sosial yang kita boleh lihat dengan jelas ialah melalui sumbangan surau Haji Tahir yang ada dekat sekolah kita yang disumbangkan oleh Bos Mayang Sari. Itu adalah salah satu tanggungjawab sosial, yang disumbangkan oleh Mayang Sari Express kepada sekolah kita. Contoh-contoh lain nanti awak boleh senaraikan dekat dalam grup Telegram. Okey, ini pula tentang organisasi bukan bermotifkan untung ataupun OBBU. Apa dia OBBU ni? Organisasi yang memenuhi keperluan awam. Okey, kata kunci yang pertama, memenuhi keperluan awam. Yang kedua, menyediakan barang dan perkhidmatan untuk membantu orang kurang berkemampuan. So, tujuan ni ada dua kata kunci dia. Okey, matlamat. Okey, yang pertama, kenapa ditubuhkan OBBU? Yang pertama, untuk meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan kemasyarakatan. Dia nak tarik lebih ramai orang untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Okey, yang kedua, membantu golongan yang kurang mampu, sama macam tujuan tadi. Yang ketiga, memastikan nasib setiap insan terbela dan terpelihara. Okey, ni 3 matlamat OBBU. So, ingat kata kunci dia. Yang pertama, untuk untuk melibatkan lebih ramai orang untuk menyertai aktiviti sukarelawan. Yang kedua, bantu golongan kurang berkemampuan. Dan yang ketiga, memastikan nasib setiap insan terbela.
Okey, kaedah perniagaan OBBU pula ada 3. Secara percuma, barang dan perkhidmatan disediakan tanpa bayaran dan biasanya disediakan oleh kerajaan dan bukan kerajaan. Dan biasanya diagihkan je, contoh sumbangan untuk mangsa banjir, kerajaan yang keluarkan dana. Okey, yang kedua, jualan pada harga kos. Barang-barang yang disediakan ni dijual semula pada harga kita beli. Contoh, kita jual minyak, kita beli minyak harga RM2 satu kampit, kita jual semula dengan harga yang sama RM2. Tiada sebarang keuntungan yang kita dapat, kita hanya bantu sediakan barang tersebut sahaja. Okey, yang ketiga, jualan pada harga di bawah kos. Okey, yang ini biasanya untuk barang-barang yang ada subsidi. Barang-barang yang ada subsidi. Okey, sebagai contoh, beras. Okey, contoh harga beras satu kampit RM25, tapi kita bayar satu kampit RM20 contohnya. Jadi RM5 lagi tu ialah subsidi. Subsidi ni ialah bantuan kerajaan. Okey, so saya ulang balik. Contoh beras ni tadi harga sekampit dia RM25, tapi kita beli dekat kedai RM20 je. So RM5 tu adalah subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Tu nama jualan pada harga di bawah kos. Harga dikenakan lebih rendah daripada kos sebenar barang. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Okey, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan kita akan sambung sesi soal jawab dalam grup Telegram. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.